Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni insya-Allah kita dapat bersama-sama sekali lagi dengan izin Allah untuk meneruskan pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'ala al-'abdi li Maulah, karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi kali terakhir kita berhenti dekat perkara-perkara apa dia kata? Apa dia? Pasal tu? Kenaan? Ya. Najis mukhalladhah. Dah selesai dah kan? Najis ni kan? Baik. Najis mukhalladhah. Ya, hanya baik. Ya, kita lain. Baik. Najis mughalladhah. Ni dia. Batal wuduk dah sudah ya. Ya. Mana? Saya tunjuk. Sebelum tu ini bacaan mana? Habis dah tayamum semua habis kan? Aywa. Baik. Ini 17. Habis dah. 17 habis dah kan? Masuk fasal ni baru ni kan? Najis mukhalladhah tu. Aywa. Baik. Baik, insya-Allah. Maksud dia kita masuk fasal yang membahaskan tentang bagaimana mensucikan sesuatu yang terkena najis mukhalladhahan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun. Al-mughalladhatu tathuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Baik. Wal mukhaffafatu tathuru birashil ma'i 'alayha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. والحكمية هي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفيك جري الماء عليها. Baik, pasal ni dia membahaskan bagaimana untuk mensucikan sesuatu yang kena najis. Jadi sebelum ni kita dah bahaskan najis tu terbahagi kepada 3 kategori, iaitu mukhaffafah dan mughalladhah dan mutawassithah. Mukhaffafah najis yang ringan hukumnya, dan mughalladhah najis yang berat hukumnya, dan mutawassithah najis yang pertengahan. Dan najis mukhaffafah satu saja, iaitu najis air kencing bayi lelaki yang belum lagi sampai 2 tahun
yang tidak makan melainkan susu saja. Itu saja. Najis mukhaffafah. Dan najis mughalladhah, anjing dan babi. Dan kalau sekiranya sana ada binatang yang asal dia salah satu daripada dua binatang tadi, contohnya ada kambing dikacukkan dengan babi ataupun dikacukkan dengan anjing, sama juga hukum dia jadi najis mughalladhah juga. Bukan najis kat sini maksud dia air kencing dia dengan berak dia saja. Semua badan dia tadi tu najis. Bulu dia najis mughalladhah, kan? Kuku dia ke, kulit dia ke, daging dia ke, darah dia ke, semua berkenaan dalam badan dia tu najis mughalladhah. Dan najis mutawassithah, seluruh najis-najis yang lain. Tapi najis-najis yang lain ni panjang lah kalau cerita najis yang lain mutawassithah ni. Antaranya air kencing, air mazi najis, dan juga tai lah kan, sama ada manusia punya ataupun binatang punya, kan, walaupun serangga punya, hukum dia najis sebenarnya. Tapi bila mana kalau sekiranya dah tak nampak dengan mata kasar, maka dimaafkan, dia najis tapi dimaafkan, kan. Kalau katalah nyamuk berak katakan kita, kot lah kan, tapi tak nampak benda tu telah halus, jadi ini najis yang dimaafkan bila mana dia dah tak nampak dengan mata kasar. Darah, darah hukum dia najis melainkan dalam beberapa keadaan ataupun banyak keadaan darah ni dimaafkan. Seperti sikit, kalau kena sikit dimaafkan. Panjang, dia ada perbahasan bab darah dimaafkan ni panjang perbahasan dia. Kemudiannya muntah, muntah najis juga. Walaupun kita tertelan sebiji nugget, contohnya nugget ayam, tertelan masuk dah perut, lepas tu dia keluar balik muntah, dia syaratnya muntah ni masuk dalam perut, dia masuk lebih daripada makhraj huruf ha dalam. Bila dah masuk tu, dia dah kira sebagai rongga dalam. Lepas tu kalau dikeluarkan balik, maka hukum ni hukum muntah. Walaupun nugget tadi tu masih crispy, maksud dia masih garing lagi, kot dia rasa sayang, sayang ni kata elok lagi ni, boleh makan kot. Tak, hukum dia adalah muntah dan dia hukum dia najis. Nampak tak? Sebab mazhab Maliki dia ada ni lah pembahagian. Kalau sekiranya dia dah berubah, dia baru hukum dia najis. Kalau dia tak berubah lagi macam crispy tadi, dia boleh lagi di sini mazhab Maliki. Jadi kalau siapa dah tertelan nugget masuk perut, dia keluarkan balik, dia boleh bagi ke orang mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Hukum dia najis. Hukum dia najis. Nampak no? Baik. Lepas tu kan, bangkai. Bangkai ni apa saja jenis binatang, kan, selain daripada babi dengan anjing lah, sebab babi anjing hukum dia najis mughalladhah. Tapi bangkai apa saja jenis binatang, maka hukum dia najis. Maksud dia binatang tersebut boleh dimakan ataupun tak boleh dimakan. Kalau sekiranya binatang yang boleh dimakan tadi bukan mati dengan cara disembelih, dengan sembelih cara syariat, maka jadi hukum bangkai. Maka hukum dia najis. Tang mana najis dia? Semua badan dia najis. Bulu dia najis, kulit dia najis, dan gigi dia najis, tulang-tulang dia semua najis. Kalau sekiranya dia mati dalam keadaan bukan dia sembelih. Ini kalau binatang yang boleh dimakan lah, macam kambing, unta, lembu. Kalau rimau, singa, binatang yang memang tak boleh dimakan, haram dimakan, maka kalau mati dengan cara mana sekalipun hukum dia najis. Semua badan dia jadi najis. Kecuali seperti mana kita dah bincangkan sebelum ni, kecuali kalau kulit dia kita ambil dan kita sertu dia ataupun kita bersihkan kawasan yang ada daging dengan darah tadi tu, bersih betul-betul. Dan kalau sekiranya binatang yang berbulu, kena buang bulu dia, maka kulit yang betul-betul tadi, kulit itu hukum dia bersih, boleh pakai buat dompet ke, buat tali pinggang ke, buat pakaian kita, boleh digunakan dalam solat, hukum jadi bersih. Kita dah bincang dah bab tu sebelum ni. Hatta binatang serangga sekalipun yang tiada darah bagi dia mengalir, hukum dia najis. Dia bangkai, kutu, semut, nyamuk, kalau sekiranya dia mati, hukum dia bangkai dan hukum dia najis, maka tak boleh makan dia, hukum dia najis. Dan tak sah solat kalau sekiranya ada pada pakaian kita, tak sah solat. Kan ada bangkai serangga walaupun kecil, tetapi ia dimaafkan dalam masalah air. Dalam masalah ayak, kalau sekiranya binatang tersebut jenis binatang yang tiada darah yang mengalir, macam nyamuk. Nyamuk ni kalau kita tampak dia keluar darah tu, darah orang dihisap kan, tapi dia sendiri darah dia halus, dia tak ada. Lalat kan, serangga apa sajalah yang jenis kalau kita potong dia tak ada keluar darah mengalir lagu tu, dia
biasanya jenis serangga lah, tapi hatta cicak sekalipun, kalau sekiranya dia jatuh dalam air dan binatang ni mati, apa hukum binatang ni? Hukum ni bangkai. Bangkai hukum ni najis, tetapi dia dimaafkan dalam air. Dimaafkan dalam air dengan dua syarat. Pertamanya, sekiranya dia tu mati sendiri. Maksud dia mati dalam air tersebut perbuatan dia sendiri. Sama ada dia bunuh diri dalam tu ataupun dia tergelincir sampai masuk dalam mati, dia punya pasal, bukan kita punya pasal. Kita smash dengan raket elektrik tu, bzz, kena jatuh dalam air kita, hukum dia tak dimaafkan. Bangkai tu tak bangkai. Nampak no? Dan sengaja dia masuk sendiri ataupun kita punya perbuatan, hukum dia tak bangkai. Tapi persoalan di sini dalam sudut hukum, dia dimaafkan sekiranya jatuh dia tadi tu dia mati dengan sendirinya. Tapi kita yang smash dia dengan raket elektrik tadi, dia jatuh dalam, dia tak boleh buang keluar. Hukum ayat tadi tu dah jadi najis, mutanajis. Nampak no? Tak dimaafkan lagi dah. Itu syarat pertama. Macam tu juga masalah semut. Walaupun kita tahu renyah bab semut ni, kena pula semut dah masuk dalam balang gula kita kan. Kita nak buat teh, oi, macam mana nak bagi semut tadi tu, nak payah lah, renyah. Nak jemuk pun payah, dia nak keluar apa semua. Lah kali dia buat mudah, dia pun cedok sekali dengan semut masuk, kacau, buat TO, lepas tu tapih kemudian. Tak boleh tuan-tuan, kali ikut dia. Mana boleh kita masukkan semut tadi tu, dia jadi najis. Sebenarnya memang tak boleh. Tapi dah jadi benar kan, dia biasa orang buat kan. Kena jenis tak nampak lah halus-halus tu kan, tak nampak kan, halal lah, mana boleh halal. Nampak no? Itu syarat pertama, dia dimaafkan sekiranya binatang ni masuk sendiri. Syarat kedua, dia tidak mengubah sifat air. Dia tak mengubah sifat air tadi. Maksud dia, kalau sekiranya ada serangga tu masuk, dia masuk dengan sendiri dan dia mati dalam minuman, dalam air. Air kat sini tak semestinya air yang kita nak minum. Sama ada air kita nak buat berwuduk ke, dan air tersebut tak semestinya air mutlak. Air campur dengan gula ke, ataupun dah jadi bancuhan macam air kordial ke kan. Ataupun dia bukan air saja, dia cecair. Seperti apa? Air nyok, ayonyo kan. Sini sebut ayonyo. Air nyok kalau orang utara. Sebab air anyok ni sebenarnya dia bukan air, sebab dia bukan asal air. Dia kita potong buah nyok, dia tuang, dia cair dalam buah nyok tu. Nampak no? Jadi macam itulah air tebu kan. Kita sebutlah air tebu sebab dia asal cair daripada tebu tersebut. Jadi dia kalau dalam hukum fiqh, dia tu bukan air mutlak. Dia bukan yang dinamakan sebagai ma'un. Al-ma' dalam bahasa Arab maksudnya air. Asal dia air. Kemudian kita campur buah gula ke, buah sirap ke, buah teh ke, tu cerita lain. Dia jadi air mutaghayyir, al-ma'ul mutaghayyir, ataupun dalam istilah fiqh dia panggil al-ma'u tahir, air yang bersih tetapi dia tidak boleh membersihkan. Tapi air mutlak dia panggil al-ma'u tahur, air yang bersih dan dia boleh membersihkan. Tapi dalam kitab fiqh, air nyok, air tebu, dia bukan al-ma', dia tak nama al-ma'u yang namakan seperti air, dia terpanggil sebagai al-ma'. Al-ma' maksud dia sejenis cecair. Nampak no? Baik. Tapi dalam hukum binatang yang tidak berdarah tadi ni, kalau mati dalam air, asal dia air macam ni ataupun cecair macam air anyok dengan air tebu tadi, hukum sama. Hukum dia sama. Keluar darah. Lepas tu payah nak berhenti baik, saya minum sikit. Masalah pacat ataupun masalah yang lebih kurang seperti pacat, macam contohnya kita ada bisui ke ataupun jerawat, darah tu payah nak berhenti kan. Baik, pertamanya kalau kita masa habis sembahyang, kita wajib bersihkan lah semua kan, wajib bersihkan. Tapi kalau kata dia payah nak berhenti, kita ambil sesuatu seperti kapas ke ataupun handiplas ke apa semua kan, tutup. Kemudiannya yang sedikit yang ada tu dimaafkan. Selagi mana dia tak sampai kadar lebih kurang saat tu. Ya, dia nampak tapi dimaafkan, tak ada masalah. Dia dimaafkan bila sedikit. Tak kisahlah kes pacat ke ataupun jerawat ke, walaupun darah yang keluar daripada jerawat tadi tu dia picit sendiri, dimaafkan sebab dia sikit.
Masalah dimaafkan tentang darah dan juga air bisa. Ni najis, air bisa ni najis hukum dia. Tapi dia kalau sedikit dimaafkan, tetapi dengan syarat darah dia sendiri. Darah ni dimaafkan untuk dia dalam masalah solat kalau sedikit, tapi dengan syarat darah dia sendiri. Kalau darah orang lain tak. Contoh dia semayang, tangan dia gatal, dia pergi picit jerak dia, tembak muka kawan sebelah. Faham? Dia tu dimaafkan sebab darah dia sendiri, tapi kawan nanya sebelah. Faham kena? Batal seorang kawan solat kawan sebelah sebab darah orang lain. Nampak no? Baik. Jadi jenis-jenis najis tadi kan. Okey, baik. Masalah binatang yang tak ada darah mengalir tadi kan, yang mengalir tadi, bila mana dia masuk dalam air, syarat pertama dia dimaafkan bila dia masuk tu sendiri, mati sendiri. Ingat tuan-tuan, ni kes ni kalau dia mati, sebab bila dia mati baru dia jadi bangkai. Kalau dia tak mati, duduk berenang lagi, kita ambil buang, tak ada masalah. Sebab dia bila mana dia tak mati, dia bukan hukum bangkai, walaupun binatang tu kita jijik sekalipun, seperti cicak contohnya. Tapi saya pun tak lalu tuan-tuan, kalau cicak masuk dalam teh, jangan duk kata tak apa ustaz ajar itu bersih lagi, dia tak mati, tak apa, buat teh lain. Buatlah teh lain untuk saya kan, tak lalu saya nak minum. Cuma nak habaq hukum betul dia tak jadi najis. Melainkan kalau dia berak, dia kencing dalam tu, tu lain cerita, najis sebab kencing atau berak dia. Tapi binatang apa saja, kalau masuk dia keluar tu hidup lagi, hukum dia tak najis, dia tak jadikan ayak tadi. Cuma jangan pelawar kita lah minum ayak tu kan. Buatlah ayak lain. Apa tu syarat pertama, dia jatuh sendiri dia mati. Okey, dia mati jadi bangkai, tetapi dimaafkan kalau dia jatuh sendiri. Tapi syarat yang kedua, dia tidak mengubah sifat air. Dan ayak tadi ni dia ada 3 sifat dia: warna, rasa, bau. Warna, rasa, bau. Berubah salah satu daripada 3 sifat ni cukup. Berubah rasa dia, atau rasa tak berubah tapi berubah bau dia, atau bau tak berubah tapi berubah warna dia. Nampak no? Berubah salah satu bersifatnya, betul lagi kalau 3 sifat dia berubah, maka tak dimaafkan lagi dah. Contohnya lipas ni kalau masuk dalam ayak ni, rasanya takkanlah kata ayak tu selamat lagi dah kan, mesti bau busuk punya, confirm. Jadi lipas ni walaupun binatang yang dia tak ada darah mengalir, tapi ghalibnya dia tidak, dia memang tak boleh selamatkan lah yang kalau lipas masuk, sebab dia tinggalkan bau busuk. Dia tinggalkan bau busuk dan rasa dia ada rasa tak elok, kan. Jadi dalam keadaan macam ni tak dimaafkan, walaupun binatang tu kecil sekalipun, macam sejenis semut yang halus tapi ada bau busuk tu, ataupun serangga yang duk main dekat bendang mana apa dia apa? Tak tahu, tak tahu nama dia apa. Kesing tu kan. Apa-apa dah, ada banyak 2-3 jenis spesies juga saya tengok kan. Dia main tu bau busuk. Jenis kumbang-kumbang, setengah kumbang-kumbang tu kan. Yang ni pun sama juga. Walaupun dia tu asal dia tak ada darah mengalir, tapi dia mengubah sifat ayak tadi. Baik. Jadi sekarang ni bila mana kita memahami apa dia najis, apa 3 kategori najis tadi, maka dia pada fasal ni nak habaq bagaimana syariat mengajar kita untuk membersihkan sama ada badan kita ataupun pakaian kita daripada najis yang terkena ini. Pertama dikata bermula dengan najis mughallazah. Najis mughallazah najis yang berat, iaitu diberatkan hukum dia, iaitu najis babi dan juga anjing, dan apa saja salah satu daripada keturunan dia. Kalau daripada keturunan anjing atau keturunan babi, sama juga hukum ni najis mughallazah. Dia kata wa tathuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha. Dia menjadi bersih sekira dengan apa? Dengan membasuh 7 kali basuhan. Ingat, 7 kali basuhan selepas hilangkan ain dia. Selepas hilangkan ain dia. Maksud dia apa? Ain najis tadi. Barulah basuh 7 kali basuhan. Nampak no? Apa maksud dia? Katalah seorang tu terduduk ataupun terpijak tai anjing. Tai anjing najis mughallazah. Kalau sekiranya najis tai kucing sekalipun ke, binatang-binatang lain ke, atau orang punya sekalipun, dia najis mutawassitah. Nampak? Tapi sekarang ni kita cerita dulu najis mughallazah. Kalau yang najis ni anjing punya ataupun babi punya, pertama sekali cara nak bersihkan dia kena basuh 7 kali. Tapi basuh 7 kali ni selepas hilangkan ain dia dulu. Ain ni maksud dia hak najis tu sendiri. Najis yang ada objek dia tadi tu kena hilangkan dulu.
Jadi tuan-tuan ambil lah apa pun sekalipun, tisu banyak-banyak kau, lap dulu bagi hilang kan, bagi hilang dulu apa semua. Kemudiannya kalau sekiranya ada bau busuk, maksud dia masih lagi ada ain dia, walaupun objek dia yang kita boleh sentuh pegang mungkin dah tak ada. Tapi ingat, perkataan ain dalam masalah najis ni, bila mana ada salah satu daripada 3 sifat masih lagi dipanggil najis ainiyah, iaitu ada bau dia, ataupun ada rasa dia, ataupun ada warna dia. Kira kalau ada masih lagi 3 ni, bau ataupun rasa ataupun warna, masih lagi dipanggil najasah ainiyah, najis yang ada ain pada dia. Jadi kena hilangkan dulu. Kalau dia masih berbau, hilangkan dulu bau dia tadi tu kan, warna dia semua tu kena hilangkan. Okey, bila dah hilang, barulah basuh 7 kali. Nampak no? Barulah basuh 7 kali. Maksud dia kalau dia basuh sekali, duk ada lagi warna, duk ada lagi rasa, dia kata sekali, lepas tu dia basuh lagi, duk ada lagi, dia kata 2 kali. Mana boleh, tak kira. Tak kira sekali, tak kira 2 kali. Selagi tak hilang air dia tu, selagi itulah tak boleh, belum lagi dikira basuh 7 kali. Nampak no? Dan tu dia kata sini, nampak dia bersih dengan basuh 7 kali dengan air selepas hilangkan air dia. Baik. Sama juga. Ya, sama je. Cuma masalah najis ni, dia berpindah kepada badan kita ataupun kulit kita ke ataupun pakaian kita bila salah satu daripada 2 pihak ni basah. Sama ada najis tadi tu basah ataupun kita basah. Kalau sekiranya dua-dua kering, maka najis tadi tak berpindah. Maksud tak berpindah sini, katalah saya ambil contoh najis biasalah. Contohnya tahi keldai, tuan-tuan. Katalah kita pergi kat padang pasir ataupun kawasan-kawasan tanah haram ni, kita nampak ada batu-batu itu, dia angkat-angkat batu. Dia tu angkat, dia kata ni batu ni unik lah. Kawan kata, apa unik lah tu, tahi keldai. Ya ke? Alamak, kita pun buang. Tapi masa tu tangan kita kering. Tangan kita kering, dan di padang pasir ni memang udara dia panas kering. Dia bukan macam kita panas lembap. Sana panas kering sangat. Jadi semua benda jadi kering. Kan? Jadi kering sangat. Kan? Jadi kalau kita pegang tai unta ke, tai keldai dah, tai unta ni bulat-bulat cantik tuan-tuan. Maksudnya elok dia, bulat-bulat dia. Macam buah kurma tu. Sebiji macam tu bentuk dia. Kuala kawan ni tak tahu, dia kata ni buah kurma kering apa. Dia kata apa benda tu, tai unta. Dia kata tumpuk-tumpuk tai unta. Jadi dia kata dia pegang, dia pun buang. Dia kata tapi tangan dia kering sungguh. Jadi dia buat macam ni, memang dia yakin kering, dan tai tadi tu pun kering. Perlu basuh tak tuan-tuan? Tak perlu basuh pun sebenarnya, sebab najis tak terpindah. Nampak no? Begitu jugalah kalau kita seorang tu kalau pegang anjing dengan babi. Tapi ingat tuan-tuan, memegang dengan sengaja anjing dengan babi hukumnya haram. Ini kena faham juga. Sebab lama dulu lah, bertahun-tahun ni cerita lama, viral seorang perempuan peluk babi, anak babi. Kecoh lah masa tu kan. Kita pun marah lah apa pun semua. Tapi yang saya pelik masa tu, ada seorang ilmuwan Islam lah. Dia memang rajin cakap dekat media. Dan dia marah masa orang yang menghentam perempuan ini, kata inilah masyarakat Melayu kita, kena faham tak, benda tu sekarang ni najis, ialah najis babi kata. Tapi dia kata macam nak, dia tak tahu jenis ayat, tapi nak abang macam kalau pegang tu bukan dosa pun. Ini tak kena lah, tangan dia pula tak dosa kan. Sebab memang fatwa ulama kan, ulama Imam Nawawi pun sebut, Imam Ibn Hajar sebut, atalattakhu bin najasati haramun. Sengaja memegang ataupun mengotorkan diri dengan najis hukumnya haram. Pertamanya dia perbuatan yang panggil sebagai al-abath, perbuatan yang tak ada faedah. Apa faedah dia? Kemudiannya kita syariat menjuruhkan kita sentiasa menjaga diri daripada kebersihan. Tapi kita buat benda terbalik, kita saja bagi kotor diri dia. Jadi hukumnya haram kan? Hukum dia haram, melainkan dengan maslahah tertentu. Contohnya memang orang tu kerja dekat ladang, dia kena kutip tai lembu, tai apa benda semua, contohnya kan nak bersihkan ke kandang, jadi terpaksa. Ataupun dia memang buat baja apa semua, ni dia ada maslahah. Ni tak ada masalah. Ataupun memang dia jaga kambing lembu yang memang terpaksa berlumah dengan najis, ini cerita lain. Bila ada maslahah, ada kerja macam ni, dia cerita lain. Ataupun katalah memang dia bertugas kat ma'amal yang tertentu lah kan, dia terpaksa pegang bangkai ke apa benda semua, ni cerita lain lah. Tapi memanglah pegang babi tak pasal, memang saya pun tak nampak apa benda masalah. Macam apa dia punya ni lah. Tak lama dulu ada satu
program dengan sengaja dia buat. Tajuk dia pun I want touch the dog. I want touch the dog. Saya nak sentuh anjing. Ni apa benda punya, apa manfaat dia program macam ni kan? Itulah, moga Allah Ta'ala ampunkanlah penganjur program tersebut kan. Orang Islam juga yang anjurkan. Sedih jugalah, keturunan Rasulullah siap Said. Tapi itulah, masa tu almarhum Tok Guni Aziz hidup lagi. Saya ingat lagi Tok Guni Aziz pun masa tu cukup marah lah program tersebut. Hatta keluar ayat yang kasar jugalah masa tu almarhum Tok Guni Aziz kata, yelah masa macam itulah benda jadi nak main-mainkan Islam. Dia benda macam ni bahaya. Dia macam nak normalisasikan benda-benda yang haram sedikit demi sedikit. Tapi benda ni memang berlaku tuan-tuan, dan akan berlaku. Memang dia akan berlaku. Sebab ada hadis Nabi habaq. Nabi kata la tanqadunna urwal Islam urwatan. Akan terlerai ikatan Islam tu, satu ikat akan terlerai. Nampak no? Kullaman taqaddat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Tiap kali ikatan Islam ni terlerai, prinsip Islam ni terlerai, orang pegang masa mana yang berbaki. Terlerai pegang mana yang berbaki. Dan Nabi kata awwaluha naqtan al-hukmu wa akhiruha as-salatu. Yang pertama sekali tali ataupun ikatan Islam yang terlerai adalah hukum pemerintahan. Yang akhir sekali solat. Hukum pemerintahan ni zaman sahabat lagi tuan-tuan. Zaman sahabat lagi dah bermula dah terlerai sikit-sikit apa yang Islam ajak, apa yang Nabi ajak. Kalau ikutkan pemilihan pemimpin dalam Islam ni tuan-tuan dengan syura. Dengan pemilihan syura. Ada ahli syura dia yang dipanggil sebagai ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi maksud dia ahli-ahli yang dilantik yang mereka ni ada authority untuk mengikat satu keputusan ataupun meneraikan satu keputusan. Nampak no? Jadi ini yang Nabi SAW tinggalkan pada para sahabat. Dan para sahabat melaksanakan majlis syura tersebut dengan anggota dia yang layak, bukan sebarang-sebarang. Bukan semua orang yang boleh masuk, semua orang boleh mengundi, tak boleh. Tapi ahli dia. Masa Sayyidina Umar dibunuh, ditikam tu sebelum Sayyidina Umar meninggal tu, dan Sayyidina Umar sempat lantik 6 ahli syura. Termasuk anak dia sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi dia pesan, dia kata, tapi hang jangan teringin jawatan khalifah. Dan dia lantik naqib dia, ketua syura dia Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dan syura ni berterusan tuan-tuan sampailah zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri terbunuh, Sayyidina Ali sendiri dilantik selepas terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan dengan dilantik ke apa dia, dengan keputusan majlis ahli Badar. Dan ahli Badar bukan sebarang orang tuan-tuan. Ahli Badar ni Allah Ta'ala redha pada mereka. Ketika Sayyidina Uthman kita bunuh, orang semua nak lantik terus Sayyidina Ali. Sayyidina Ali marah. Dia kata hamba bukan layak untuk lantik siapa-siapa pemimpin. Sampai datang ahli dia, yang ahli syura yang sebenarnya. Maka datang masa tu ahli Badar. Ahli Badar bermisyarat. Mereka kata memang tak nampak lah yang lebih layak melainkan Sayyidina Ali. Baru Sayyidina Ali redha keputusan tersebut. Kan? Lepas tu Sayyidina Ali bila wafat, mereka bincang memang paling layak masa tu Sayyidina Hasan. Tapi Sayyidina Hasan pegang jawatan, dan satu masa dah ada dah Sayyidina Muawiyah yang mendakwa dia pemimpin. Nampak? Jadi Sayyidina Hasan tak mau lihat perpecahan dua umat Islam ni. Perpecahan tu sebenarnya bermula pada zaman Sayyidina Ali lagi. Jadi Sayyidina Hasan pun tinggalkan jawatan dia, serah pada Sayyidina Muawiyah. Dia kata biarlah umat Islam ni ada satu saja pemimpin. Pada tahun tersebut dipanggil Amul Jamaah, tahun Islam jadi berjemaah balik. Tetapi bila pegang Sayyidina Muawiyah, walaupun sahabat Nabi, beliau pegang jawatan pemimpin, tapi beliau lah yang memulakan sistem monarki, sistem raja. Bila meninggal, yang jadi pemimpinnya anak. Semualah kenanya anak keturunan. Maka bermulalah pemerintahan bersistem raja, pemerintahan Bani Umayyah. Nampak no? Jadi terlerai dah satu sistem dalam Islam. Tahu dia patah balik dah, teruskan sistem raja. Lepas tu sedikit demi sedikit tuan-tuan, sampai hari kiamat Nabi kata. Jadi kalau kita lihat benda-benda macam ni, dia akan terlerai dengan teknik normalisasi tu kan. Normalisasi, nak bagi biasa dulu. Orang rasa macam biasa benda ni, benda tak betul, tapi nak bagi biasa. Asal dia umat Islam zaman dulu tuan-tuan, tak payah ngaji jauh-jauh pun. Kadang tok nek kita kadang mungkin sekolah rendah dia, ataupun ngaji pondok kita, habis 2-3 kitab je pun kadang. Tapi prinsip agama tu pegang kemah. Kita tahu bahawa anjing ni mana boleh pegang, hukumnya haram. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, man iqtana kalban ghairal kalbil hirasati wala qalbi saidi yanqusu min ujurihi kulla yawmin kiratun. Siapa yang bela anjing saja-saja, yang bukan anjing memburu,
dan bukan anjing yang gembala kambing, maka akan kurang pahala dia setiap hari itu 1 qirat, dan 1 qirat sebesar gunung Uhud, dan satu riwayat 2 qirat, 2 gunung Uhud habis pahala. Kita buat satu hari amal kebajikan tak tentu lagi dapat sebesar gunung Uhud pahala kita, tapi habis pahala begitu saja. Nampak no? Dan hadis lain, hadis sahih juga, Nabi SAW sebut, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalb, sesungguhnya malaikat tak masuk rumah yang ada pada dia anjing. Banyak-banyak hadis saya menunjukkan bahawa anjing ni binatang yang bukan yang untuk kita bela, bukan yang untuk kita jadikan pet lah, maksud dia binatang macam tu. Tapi nampak hari ni dia dah mula dah nak normalisasi ni. Okey, tak ada masalah, start daripada program pegang anjing. Pegang anjing, nak bagi orang Islam kata tak apa, anjing ni binatang jinak apa semua, tapi dia nak mulalah jauhkan kita daripada syariat Islam kita, sikit demi sikit. Dan lama orang pun rasa macam biasa, dah ramai dah bela anjing dalam rumah, dah rasa biasa, hilang dah salah satu prinsip Islam. Macam tu lah. Nampak no tuan-tuan, kita mungkin perempuan tak pakai tudung ni dah jadi benda biasa kat Malaysia. Sebenarnya daripada tahun 70-an lagi dah kan, kejutan budaya selepas ialah kita kan macam budaya moden masuk ke Malaysia ni, kita perempuan-perempuan pun dah pakai zaman 70s lagi kan, 60s lagi lah kan, zaman Elvis Presley lagi tak? Dah mula seluar bell bottom kan, apa style-style macam tu, perempuan pun pop biaya lah semua kan. Tapi Alhamdulillah ada kesedaran Islam juga dalam satu masa. Nampak no tuan-tuan, saya datang Sudan tahun 2003. Sudan negara Arab, Afrika Arab yang kuat semua pada Islam. Memang tak akan nampak dah masa saya datang tahun 2003 tu, takkan nampak perempuan tak pakai tudung. Takkan nampak perempuan yang pakai tudung. Saya sepanjang belajar sana 2-3 kali balik Malaysia ada urusan. Pergi balik pimai-pimai. Ada orang Sudan pergi ke Malaysia. Dan ada je orang Sudan ni, bukan kata semua baik pun. Jadi ada perempuan-perempuan pergi ke Malaysia ni memang tudung terbang lah. Terbang. Tapi nak kata mereka sendiri tahu kalau balik negara mereka. Saya banyak kali balik ke Sudan, dalam flight saya ni ada orang Sudan yang pun balik daripada Malaysia, travel Malaysia, dalam flight tak pakai tudung, tapi dia sampai airport Khartoum tu dah mula dah cari tudung dalam beg. Sebab tahu kalau masuk dalam Sudan tak pakai tudung ni, orang memang pandangnya tu akan pandang marah, sebab mereka ada budaya Islam dan tak boleh. Tapi tuan-tuan, akhir-akhir saya duduk Sudan agak lama lah, 10 tahun. Saya nampak perubahan. Makin lama tu dah mulalah modernisasi itu masuk. Moden masuk tak ada masalah. Bukan dia masalah ni kita ada mall besar apa semua, tapi dia masuk sekali dengan budaya barat tu yang tak kena. Macam itulah kat Sudan saya tengok. Jadi pada akhir tahun tu mula cepat dia nak masukkan budaya moden ni. Macam itulah nak normalisasikan perempuan mula dah tak pakai tudung. Lepas tu dah mula dah keluar lelaki perempuan, dah mediating dah mula ada. Dulu tak ada tuan-tuan. Dulu bayangkan masa saya tahun berapa entah, ada satu kes kecoh dekat Sudan ni. Seorang perempuan ni daripada barat, rasa mungkin orang Amerika, dia saman kerajaan Sudan. Saman sebab cerita lama. Cerita dia pernah datang ke Sudan sebagai tentera NATO. Datang ke Sudan. Kemudian dia jalan kat Khartoum, dia tak pakai tudung, pakai seluar pula. Kena tangkap, kena sebat dengan kumpulan Hizbah. Hizbah ni macam polis syariat dia. Kena sebat. 2 orang perempuan kena sebat. Kena sebat Khalid Aramai. Tapi bukanlah tibai kau macam tu lah. Bagi sebat macam tu je. Sebab Sudan memang tak boleh. Hukum dia tak boleh keluar dengan pakai seksi seluar, perempuan tak boleh pakai. Tudung tak boleh pakai. Tapi cerita tu dah lama dah, bertahun-tahun dah. Tapi ada seorang perempuan ni, dia sue balik kerajaan Sudan di atas sebab dia pernah kesebat. Tapi seorang lagi tu dia lupa peristiwa tu kan. Macam soalah dia pun tahu je siapa suruh. Hang kan tak tahu dah masuk negara orang semua pakai tudung, kata hang berjalan pakai seksi kena kan. Tapi seorang tu je saja anak ni. Tapi tu nak kata dahsyatnya Sudan satu masa dulu tuan-tuan. Tapi bila saya nak balik dah tu, dah 2-3 tahun sebelum saya nak balik, dah mula dah orang Islam kita dah tak pakai tudung. Start dah ada shopping mall yang mereka dah mula melepak ramai-ramai waktu malam. Dah mula. Tu normalisasi, nak mula kurang. Bila dah mula macam tu tuan-tuan, kami sendiri menyaksikan Sudan dah mula jatuh akhlak dan terus hilang berkat negara Sudan. Dulu negara Sudan negara miskin, tapi orang boleh hidup, boleh makan dengan apa yang ada. Tapi tuan-tuan tahu kan cerita baru ni berapa kali dah guling kuasa, ekonomi teruk. Kalau nak moden sangat, lain kali negara collapse siap. Serius saya beritahu, berkat hilang. Bila hilang agama, berkat pun hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik.
Orang Sudan dulu miskin tuan-tuan, miskin. Tapi zaman negara mereka berkat tuan-tuan. Beberapa kali, dah banyak kali dah berlaku kat saya sendiri. Bila dia tengok kami ni, orang bukan Sudan lah kan, jelas-jelas muka bukan Sudan. Saya memang sentiasa berjubah dengan berkopiah lah kat sana. Kadang-kadang mereka tengok kita, dia tengok senyum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita pun appreciate lah mereka punya ambil sebagai salam. Beberapa kali tuan-tuan, saya masuk bas, tiba-tiba ada orang tegur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia seronok jumpa kita. Dia bukan bas, dia macam high ace. Kita nak pergi ke sana sini tu, naik dulu, bagi penuh. Selagi dia ada, dia punya konduktor dia akan buat ini, minta seorang RM1. Jadi saya kerap pergi ke satu kampung tu nama Umudurman. Kampung ni tempat geng-geng sufi ramai, geng-geng tarikat. Saya pergi sana bukan siapa, sebab sana ada jualan kitab murah-murah, kitab main daripada Mesir. Jadi saya akan pergi tengok kitab-kitab yang saya seronok nak baca, saya akan belilah. Tapi jauh juga, sejam lebih nak pergi sana tu. Jadi kadang-kadang saya naik high ace ni, bila naik-naik, bila konduktor tu nak ambil duit buat yang tu, kita pun nak bayar RM1, tiba-tiba dia tak mau ambil duit. Saya kata, pasal apa pula? Lah kali saya kata, dia nak bagi duit, dia buat tak tahu. Saya apa? Bila saya duduk saya kata bahasa Sudan, kata anta shunu, kata malak, anta shunu, kata lish ma takhuz haqqi, kenapa kau tak nak ambil duit aku? Lepas tu dia kata, tu kawan kau tadi dah bayar, kau nak bagi siapa? Dia kata, kawan saya dah bayar mana? Tadi dia kata kat stesen tadi tu ada seorang kawan kau, orang Sudan, dia kata bayar kan. Saya kata, kau mana? Fikir-fikir apa dia? Rupanya dia tegur kita tadi tu. Dia tegur sebab seronok kita orang luar. Rupanya dah bayar, saya siap dah. Dia tahu kita nak naik, dia kata jangan ambil duit kat dia, aku bayar. Macam tu nak akhlak orang Sudan dulu tuan-tuan. Itu nak kata. Lepas tu kami ni dulu kalau daripada rumah nak pergi ke universiti, fakulti, nak kena naik bas lah. Tak mahal mana pun, bas tu 3 kupang je, sebab tak jauh. Naik bas sana. Tapi biasa kalau orang Sudan dia orang banyak pakai Hilux yang lama tu kan, yang Hilux kan, yang belakang ada betul-betul barang tu. Selalu barang dia kosong lah, belakang tu kosong. Jadi dia akan berhenti, dia tahu kami ni student nak pergi kuliah syariah kat depan tu, dia akan berhenti, dia kata yallah, irkab maksud dia naik belakang, kami naik ramai-ramai. Saya sambil kuliah, dia turun dengan kami. Nak balik kuliah pun biasa macam tu. Dia akhlak mulia orang Sudan tuan-tuan. Bulan Ramadan tuan-tuan, memang duit kita tak luak. Orang berebut nak suruh kita buka puasa, tapi cuma mereka tak jamu di rumah, jamu depan rumah. Memang budaya mereka, rumah mereka tak macam kita lah sini kan. Tapi lebih kurang lah macam kampung-kampung. Tapi tak ada lah pokok-pokok ni tuan-tuan, padang pasir, bayangkan kan. Rumah pun daripada tanah gitu. Dia akan bentang tikar, makan ramai. Memang tak duit kita tak gaduh nak kena keluar bulan puasa ni. Berebut siap. Kalau kita tak pergi rumah dia, memang dia kecil hati. Dia kata, pasal apa tak mau pergi rumah kan, tak mau bergerak aku, macam tu lah. Tapi bila masuk yang kita kata modernisasi tadi tu tuan-tuan, hatta akhlak ni yang mula tak ada lah. Kami nak balik kuliah ke apa semua, tahan highlight tu siap kena marah. Ada apa? Kena marah. Dia memang dulu kalau dia pun memang offer lah. Tapi dah mula masuk budaya moden apa semua, dah mula tak ada lah. Mereka sendiri mengaku benda ni. Bila kita buat dengan orang Sudan, dia pun kata, Sudan tak macam dulu lah. Dia kata orang sekarang dah fikir diri apa semua. Kan tu yang sedih. Nampak no? Walaupun negara mereka dulu susah, tapi akhlak mereka kaya dengan akhlak. Terkenal tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada kawan orang apa ni Arab, macam Dr. Alak dekat Ustaz tu kan, kadang-kadang saya sembang dengan dia, orang Syria. Dia buat PhD dekat Sudan, PhD atau master. Saya pernah sembang dengan dia. Dia pun cakap benda yang sama. Padahal orang Syria ni kira antara Arab yang bagus dan Arab yang mulia. Tanya Ustaz Jamaluddin. Ustaz Jamaluddin pernah duduk Syria kan. Dia cerita pada kami macam mana di sana tu memang kena jamu sedia dengan orang Arab Syria. Tapi itulah kata kan, sekarang ni dah mula berubah. Itulah nak kerja moden, tapi kita kehilangan sesuatu benda. Baik, tadi nak ceritakan tadi ni, kalau najis tadi babi dengan anjing, kalau sekiranya seorang tu tersentuh babi sekalipun, kalau dia basah, tangan dia basah, maka tetap wajib basuh 3 kali. 3 kali pula, 7 kali kan? Basuh 7 kali. Dan dia kata sini ihdahunna biturabin, dan salah satu daripada basuhan 7 ni mesti dengan tanah. Tak kira nak letak tanah ni pada basuhan yang keberapa, yang pertama ke, yang kedua ke, ketiga ke, keempat ke, hatta yang ke-7 sekalipun. Tapi yang afdal dia jangan yang ke-7.
Yang afdal dia jangan yang ke-7, sebab bila ke-7 tangan nanti dia akan jadi berlomah dengan tanah orang pula kan, nanti nak kena basuh pula, jadi ke-8 pula. Jadi kalau boleh yang second terakhir ni, yang sebelum ke-7, yang ke-6. Yang ke-6 tu kita buh tanah. Dia cara dia sama ada ambil tanah, lomah kat tempat najis tadi tu, lepas tu tuang ayak mutlak sampai hilang. Yang ni pun boleh. Ataupun basuhan salah satu tu, kita ambil tanah, kita campur dengan ayak sampai dikeruh, lepas tu basuh, kemudian dia basuh sekali lagi dengan ayak mutlak. Tu cara dia. Dua-dua kaedah dibolehkan. Tapi cuma kalau nak buah tanah pada ayak tadi, syaratnya mestilah kadar tanah tadi mengeruhkan ayak. Kalau sikit sangat tanah dia, kalau masuk tiba-tiba tengok tak nampak pun tanah tadi tu kan, nampak ayak tu macam normal balik je, ni tak memadai. Kerana sekurang-kurangnya dia mengeruhkan air. Baik. Tu cara membasuh najis yang mughallazah, anjing ataupun babi. Nampak no? Walaupun bulu tu bulu babi sekalipun, bulu anjing sekalipun kan, air liang dia apa saja, maka tak boleh, kena basuh dengan keadaan kaedah yang kita sebutkan tadi. Baik. Ya, sabun tanah dia mesti tanah original tanah. Dia mesti tanah betul, tanah. Dan tanah kat sini mestilah tanah yang menumbuhkan. Maksud dia kalau kita ingat tanah, dia macam contohnya apa ni, sepihan bangunan kan, hancur kan, ni tak boleh sebab dia bukan asal tanah. Nampak no? Dia bukan asal tanah. Dia mesti tanah yang, maksud dia orang boleh guna untuk tanam pokok. Kalau tanah serapih tu boleh tanam pokok tak? Ke tumbuh juga? Dia kalau tumbuh kat tak tahulah saya. Dia tanah kat sini sama seperti tanah tayamum. Sebab syarat tayamum dia mesti tanah yang menumbuhkan. Maksud dia kalau lah nak tumbuh pokok, nescaya pokok boleh hidup. Walaupun boleh jadi, orang tu kata apa, tangan panas. Kan ada orang jenis tanam tak jadi kan. Tu masalah kita lah, mungkin skill tak kena ke. Tapi nak kata tanah tu tanah yang boleh lah tumbuh. Sebab tu pasir yang asal dia pada batu-batu yang hancur, yang ni tak boleh guna untuk tayamum. Pasir yang asal daripada batu-batu hancur tu dia tak boleh guna tayamum sebab dia bukan tanah. Jadi tanah yang digunakan untuk untuk bersuci, basuh najis mughallazah ni, tanah yang sama macam tayamum. Nampak no? Baik. Kemudian ni najis mukhaffafah, najis ringan. Dia kata wal mukhaffafatu tathuru bi rashil ma'i 'alaiha. Dan najis mukhaffafah boleh jadi bersih dengan merenjiskan air di atasnya, di atas najis tersebut. Dan najis mukhaffafah ni satu saja kan kita sebutkan tadi, ayak kencing, bayi yang tak sampai 2 tahun. Dan 2 tahun ingat tuan-tuan, kiraan ikut hijrah, bukan ikut Januari Februari tadi. Sebab kalau tuan-tuan tengok anak kita kalau umur 2 tahun, dia punya birthday katalah bulan November ni, hari ni 4 November, hari ni genap 2 tahun. Sebenarnya dia dah lebih kurang 10 hari awal dah itu dia dah genap, ataupun lebih 10 hari dah sebenarnya. Boleh jadi dekat sebulan dah sebenarnya dia dah genap 2 tahun. Jadi kalau kata birthday dia 6 November, hari ni boleh lagi air kencing dia, air kencing najis mukhaffafah tak boleh dah. Sebab apa? Sebab kalau kira tahun hijrah sebenarnya boleh jadi 15 hari ataupun 17 hari itu dia dah genap 2 tahun. Sebab hari dalam kalender hijrah dia kurang. Dia dikurang daripada kalender Masihi ni. Nampak no? Semua pengiraan dalam syariat kita, kalau kira tahun ni kena ikut kalender hijrah, kiraan hijrah. Dia sebab perbezaannya kiraan kalender ni, hijrah ni kalender ikut bulan, ikut bulan sabit, lepas tu bulan penuh, lepas tu kembali muncul balik, lepas tu genap sebulan. Tapi kalender Masihi dia ikut peredaran bumi kelilingi matahari, dia ikut musim kan. Bila dah genap 365 hari bumi matahari genap setahun, ni ikut kalender Masihi. Jadi kiraan hari dia tak sama. Walaupun tuan-tuan nak kira ikut mana-mana pun terpulanglah pada usia kita ke, sebab dua kalender ni ada manfaat dia. Kalender matahari ni kita dapat kira ikut musim menuai ke apa benda semua tu, kita dapat kira tang tu. Sebab tu kalender hijrah
Dia bulan dia tak sama dengan musim. Boleh jadi 5 tahun dulu bulan Ramadan musim panas, bulan ni musim sejuk. Dia lari, musim dia lari. Tapi kalender Januari Februari ni kita tengok tuan-tuan, masuk bulan ni kita dah masuk bulan Oktober November ni, tengok musim tergujuh kan, hujan lebat. Tengoklah sampailah tahun depan awal Januari. Macam itulah biasanya. Kawan-kawan kami duduk dekat Turki ni dah nak musim sejuk. Nanti pada akhir bulan 12 turun salji kan dekat sana. Sudan pun akan sejuk, cuma dia tak salji lah, dia turun macam pagi tu boleh jadi sampai 10 darjah Celsius. Sejuk juga tuan-tuan. 10 darjah sejuk juga lah kan. Nak mandi ayak pagi-pagi tu susah tuan-tuan, sebab heater tak ada kan, negara miskin, heater tak ada. Cedok ayak dalam dalam takungan tu macam ayak peti ais. Cuah tu badan. Tapi kita orang Melayu memang tak reti tak mandi. Dia tak boleh yang tak mandi kan. Dia nak mandi juga, menjerit-jerit bila ayak. Lepas tu keluar seorang lagi masuk, kawan kami pula pun jerit dia tu. Macam itulah peristiwa musim sejuk. Lepas tu kita pergi, tapi sedap kan, segar dia. Lepas tu masuk kuliah, geng Afrika tak mandi. Aduh, sakit kepala kita, bau satu dewan. Aduh. Baik, jadi kalau najis yang kanak-kanak bayi ni, najis mukhaffafah ni, dia memadai ambil ayak, kita renjis atas dia. Tapi dengan syarat apa? Dia kata ma'al ghalabati wa izalati ainiha. Mestilah renjisan tadi tu melampau daripada najis dia. Kalau contohnya kita ambil renjis macam tu saja, air kencing ni banyak, duk ada lagi bau dia, contohnya kan, duk ada lagi nampak kuning-kuning tu, ini tak akan memadai. Dia mesti renjisan tadi tu banyak sampai dah lebih daripada najis tadi, dan warna tadi tu dengan bau tadi tu makin hilang. Nampak no? Kalau ikutkan najis biasa tak boleh buat lagu ni. Najis mutawassithah mana boleh buat? Sebab kita duk jernih ayak dalam air tu, najis tu macam bertakung ada sekali kat sana. Walaupun kalau sekiranya air dia hilang, nampak no? Tapi dia jadi ayak tadi tu air mutanajis. Ayak yang bercampur dengan najis tadi ni, kalau sekiranya najis mutawassithah, dia jadi ayak mutanajis, ayak mutanajis. Tetapi dalam masalah ayak najis mukhaffafah ni, dia cukup dengan merenjiskan pada dia, tak gaduh nak basuh. Macam kalau ikutkan kain, kalau katalah bayi dikurang 2 tahun ni tadi kencing atas kain kita, kain pelikat. Kalau ikutkan kalau lah kencing orang lain, dan saya kita kena buka kain tadi tu, kena siram ayak, bagi ayak lalu sampailah hilang bau, hilang warna dengan hilang rasa dia, barulah hilang najis tadi tu, baru boleh pakai balik kain tadi walaupun masih lagi basah. Tapi kalau najis mukhaffafah ni, hatta di atas kita punya kain tadi tu, dengan kain-kain kita pakai ni, kita ambil ayak, kita renjis sampailah lebih daripada najis tadi, dan hilang dia punya bau, hilang rasa bau dia dan rasanya, warna dia, maka jadi bersih, terus boleh solat. Begitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang seorang bayi dan dikencing dekat riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi hanya minta ayak saja, dan Nabi merenjiskan atas kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tak basuh pun kain tersebut, menunjukkan bahawa najis kat sini najis mukhaffafah. Yep. Tak boleh. Tak boleh. Kalau dah hilang, kalau contohnya kita dah bersihkan najis, hilang dengan ayak, wajib sekarang ni menghilangkan najis ni mesti dengan air mutlak. Selepas dah hilang, nak bubuh Febreze ke, nak lap balik dengan tisu ke, wet tisu ke apa semua, nak bubuh perfume ke, baru tak apa. Tapi masa najis masih ada, bila dia bubuh perfume, dia kata hilang bau. Bukan hilang bau, bau tadi tu ditutup dengan bau najis tadi, boleh jadi ditutup dengan bau Febreze ataupun bau minyak wangi tadi. Jadi kat sini tak sah hukum cara pembersihan tadi, dia tak kira suci. Ayak Febreze tu, ayak tu air mutlak lah, air mutlak tak apa. Yang penting syarat dia 2 tadi. Pertamanya, kalau tak ada masalah nak spray kat sini ni, pakai tangan kita ke, nak tuang terus daripada botol ni ke, ataupun nak spray, yang penting ni syarat dia, kadar air yang kita spray atas najis mukhaffafah ni tadi, mestilah dia lebih daripada najis yang ada tu sendiri. Dia melampaui najis dia. Kemudian ni hilang dia punya sifat 3 tadi, ain dia. Nampak no?
hilang. Dia tetap ada ayak tadi tu kan basah-basah, tapi dia lebih sehingga kan hilang bau, rasa dan warna dia. Maka dah kira hukum bersih. Nampak no? Bila dah ada hukum dia macam tu, kita dah yakin, dah sampai peringkat macam tu, kemudian dia nak bagi tutup, nak bagi bau wangi, bukan nak tutup bau, nak bagi wangi dengan Febreze ke, dengan minyak wangi, baru boleh. Tapi masa masih ada lagi bau najis, kita tutup, ni masalah. Sebab boleh jadi dia ada bau, tapi di cover dengan wangian tadi. Ini yang tak sah. Nampak no? Baik. Dan akhir sekali dia kata wal mutawassitatu, dan najis mutawassitah. Masuk dah masuk Masuk dah masuk Ya. Lepas 10 Masuk dah ya. Jadi kita berhenti dulu no? Tak apa, nanti insya-Allah tuan-tuan ingatkan tanda dekat najis mutawassitah kita bincang pengajian akan datang insya-Allah. Baik, saya mohon maaf sekiranya sana ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sendiri sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وافتح علينا فتوح العارفين اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا وامن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.